Cik, Allah Akbar. bangun-bangun. Kita dah sampai dah tempat yang viral tu. Wah lah, cantik lah. Bukit cantiknya macam dekat luar negara lah jalan. Betul-betul. Jalan dah tengok lama dah. Haziq tidur atas taman jalan. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi ke Madrasah Az-Zakirin dekat Rembau tu. Kat sana Aziz dah deal dengan kita nak jumpa sahabat Aziz kat sana. Dia akan ada bawa sahabat, kita pusing madrasah tu. Oh, okey. Itulah insyaAllah sertai kami episod yang ketiga ni. Kita nak pergi ke Madrasah Az-Zakirin di Rembau Negeri Sembilan. Betul. Dekat sana ada banyak aktiviti dan di samping kita nak mendidik jiwa kita yang menyelami kehidupan sebagai anak madrasah. Jom ikut kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, Ustaz Zakaria. Ya, saya. Ustaz ni sahabat saya jalan. Jalan ni lah Ustaz Zakaria yang Haziq cakap. Ustaz Zakaria. Sihat. Terima kasih. Sudi terima kami. Alhamdulillah. Malam ni bermalam di sini. Tak apa. Kami dah sediakan tempat dah. Ataupun kita pun ada kemah. Cantik. Macam Kita mana? rasa suasana madrasah pondok kan. Tak menyusahkan Ustaz. Tidak, tak. Silakan. Saya sangat tengok bagus. dalam. Silakan Ustaz. jemput. Okey, tadi kita dah pun dibawa oleh Ustaz Zakaria tadi untuk pusing-pusing madrasah ni, waktu dah solat pun. Suci bincang tadi. Kita nak adventure sikit. Waktu bincang tadi memang Haziq dah cakap jalan, tengok ni jalan. Jalan tunjuk dekat sikit ni. Nampak ni merah-merah ni. Nyamuk. Duduk hotel pun boleh nyamuk macam mana malam ni? Orang bandar tak tahan. Nyamuk kena 2-3 habis. Dah. Jangan banyak cakap. Jom kita nak pasang kemah. Jom. Bersama anak kecil yang dilatih untuk menjadi ulama pada masa hadapan, memberikan aura berbeza dalam Kembara kali ini. Pasti mereka insan yang kuat jiwa dan jasmani. Nah. Alhamdulillah kami dah selesai pasang kemah dan dah settle down sikit. Bukan settle down pencen, settle down dalam kemah. Nampak macam kecil tapi sebenarnya besar kemah ni, boleh muat 3 orang. Jalan. Beg tinggal. Okey. Ish. Sorry lah, jangan marah. Tak apa, sebaik cakap jangan marah. InsyaAllah kita dah selesai ni kan. Malam ni kita akan ada suai kenal dengan anak-anak madrasah. Betul, dan mungkin kita nak bercerita sikit lah malam ni. Nak tahu apa aktivitinya? Jom. Ayo. Malam yang dinanti telah tiba. Perkenalan, bertemankan unggun api, membuka pelbagai ruang ilmu. Pengalaman dalam program realiti Da'i yang disertai sebelum ini dimanfaatkan sepenuhnya. Qulna ya Nur kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Ayat Quran tu Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan berkenaan yang di depan kita ni, api. Api apa yang tak panas? Bil api. Boleh jadi, tapi bil api sifatnya bukan api. Ada satu api yang tak panas, adalah api yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang nak bakar Nabi Ibrahim ni adalah api yang paling besar sekali pernah ada. Api tu dekat atas tu, tak ada satu burung pun yang duduk dekat atas api tu. Betapa besarnya api tu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bicara pada api tu, jadilah api tu sejuk dan nyaman kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk dalam tu dalam keadaan yang sangat selesa. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang bila orang luar tengok kita kan, zikir, kita dalam kesengsaraan, kita berjuang atas nama agama, kita penat kan. Orang mungkin kata macam Allah dia ni kesian, dia sengsara. Tapi sebab kita ada hulul ibadah, kita rasa kemanisan dalam ibadah ni, itu adalah waktu yang paling nyaman pada kita. Allahu Akbar. Sememangnya kisah para nabi tidak pernah mengundang rasa jemu. Ketabahan Rasul, inspirasi terindah. Sekarang ni katanya setiap minggu mereka akan
bergotong royong. Ada aktiviti, kita cek-cek tanah-tanah nenas apa semua. Tapi kita nak belajar daripada adik-adik lah. Macam mana teknik-teknik dia. Cuma satu je. Jalan ni, badan ni semalam tidur dalam kemah. Dan nyamuk banyak. Dah sakit. Tapi di madrasah ni ada 3 benda yang ditekankan, iaitu yang pertama ialah menghafal Al-Quran, yang kedua ialah mengaji kitab, dan yang ketiga ni ialah kemahiran hidup. So Betul. di sini kemahiran hidup yang ditekankan ialah agrotech. So hari ni kita nak belajar sikit lah macam mana cara kita nak bercocok tanam. Jom. Ikut kami. Berbudi kepada tanah, pasti rezeki melimpah. Ustaz ada nama Ustaz? Yang saya ni. Tak ada nama. Tak ada nama. Tak apa Ustaz, saya bagi nama. Boleh? Salam. Boleh. Yang tu Haziq. Yang mana? Yang tu. Letak Haziq ni nama main Haziq. cakap, so sama macam ni. Macam Bising. saya juga. Hakikatnya, dengan melakukan aktiviti-aktiviti berasaskan pertanian, seseorang itu mampu menjana pendapatan yang lebih besar dan bukan sekadar untuk keperluan diri sahaja. Persepsi rakyat terhadap sektor pertanian juga perlu diubah. Bila tamak dan syak wasangka terhadap keesaan dan keagungan Tuhan, maka ini adalah perkara yang bercanggah dengan rahsia yang telah Tuhan simpan dalam diri kita, iaitu roh latifah Rabbaniyah yang telah tunduk dan mengakui dengan keesaan dan kebesaran Tuhan. Tetapi bila roh-roh itu dihantar ke dunia, bermacam-macamlah kekufuran yang dilakukannya. Sekejap je kita belajar punya kitab tadi kan, Zik. Itulah banyak benda kita belajar kan. Allah Akbar. Walaupun sekejap tapi memang impactful lah. Dalam rasa. Teringat dulu Aziz dekat Mahat duduk macam tu lah, rapat-rapat. Lepas tu ustaz kat depan, Allah, pengalaman lama. Itulah bila kita tengok dia orang semangat belajar, Jalal pun rasa macam tak lama lagi memang nak mendalami kalam Allah. Itulah Haziq pun kagum kan, anak-anak madrasah kan duduk kat situ lama, belajar kitab, belajar mengenai agama. Yang lagi Haziq kagum, guru madrasah tu kan, dia punya usaha untuk bangunkan tempat ni Jalan. Betul. Kan best kalau kita pun boleh jadi macam tu. Maksudnya kita boleh biayai dan kita boleh sama-sama menyumbang untuk membangunkan madrasah ataupun institusi macam ni untuk menyumbang kepada pembangunan ummah sejagat. Oh Jalan, cakap pasal pembiayaan peribadi kan, sebenarnya MBSB Bank ada menawarkan peluang pembiayaan peribadi tau. Oh, pembiayaan macam mana tu? Di bawah pembiayaan peribadi I, MBSB Bank menawarkan pembiayaan sehingga RM400,000 Malaysia. RM400,000? Betul Jalan. Servis ni dibuka kepada pekerja, kaki tangan kerajaan dan swasta. Tiada penjamin diperlukan dan kelulusan dalam tempoh 24 jam je. Okey. Sekarang ni Haziq boleh tak explain kat Jalal macam mana nak mohon? Nak mohon ni mudah je. Jalal boleh memohon secara online melalui MFAS di www.mbsbbank.com. Oh, seronok Kemudahan macam ni sebenarnya sikit sebanyak bantu kita untuk menyumbang dalam jalan kebaikan. Betul tu Jalal. Macam-macam pilihan dah tersedia. Tinggal kita je nak manfaatkan. Itulah. Tapi sekarang ni Haziq, kita tengah panas ni. Dia rasa macam nak tengok burung tadi tu. Okey juga tu. Aziz dah tengok burung belatuk katanya. Jom. Macam mana cara hafazan Naufal? Sebelum tu kita tengok waktu dulu. Dia nak lancarkan satu muka tu kita paling sesuai waktu lepas asar. Kalau Aswad rasa berapa kali yang cukup? Satu muka ni paling kurang pun 15. Okey, tak apa abang habiskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi Jalal dah pun sempat mengaji dengan adik-adik madrasah tadi. Tapi masalahnya bila Jalal ngaji tadi, Haziq tak ada. Okay, boleh slowkan sikit tak? Cari Haziq. Hey, Jalal. Haziq buat apa? Cari-cari juga Haziq kat mana? Itulah, Alhamdulillah. Haziq ada dapat pengalaman tadi naik kuda ni. Itulah anak-anak madrasah bawa tadi, pusing-pusing sikit. Tapi Jalal, Haziq nak pesan macam ini yang Haziq belajar lah. Pertama, bila telinga dia ke belakang ni, maknanya dia tengah marah. So kita kena peluk dia, kita kena belai dia. Gitu. Bagi ke depan lah. Saya pengalaman yang menarik di madrasah ni sebab lain daripada lain lah bagi Jalal dan juga Haziq. Sebab kat sini dia memang bergantung kepada sumber pertanian sebagai pendapatan utama untuk make sure madrasah ni berjalan. Okay, cakap pasal pertanian, lepas ni kita ada satu lagi tempat di Melaka yang berkaitan dengan rama-rama, ada kisah di sebalik rama-rama di Melaka. Jom Zik, dah nak petang ni. Asu kuda macam ni? Biar. Kuda. Janganlah biar macam tu, kesian ni. Jalal, Haziq macam tertanya-tanya lah. Kalau Jalal travel, bag ni Jalal letak apa lah? Bag ni tak besar sangat pun sebab ni travel light kan. So ni dah kurang 25 liter je. Tapi dalam ni banyak barang-barang yang penting tu Haziq. So kita kena ada power bank. Lepas tu yang penting juga ubat-ubatan. Yang penting juga sunblock sebab kita banyak bawah matahari kan. Kena perlindungan daripada UV lah. Dan zaman-zaman macam ni kita kena ada sejadah travel dan juga sanitizer. Dan last kali selalu Jalal letakkan baju persalinan dan juga tuala microfiber. Tambahan daripada sanitizer tadi, yang ni lah paling penting. Mas, wajib tau. Hidup ini bagaikan rama-rama, tidak bertahan lama. Lantaran itu berbekallah dengan takwa. Sebut tentang rama-rama, kami teringat sebuah taman di Melaka. Ada kisah yang perlu diketahui masyarakat. Assalamualaikum, Kuratu. Salam. Zik, inilah Cik Kuratu Ain yang Jalal cakap tu. Boleh tak cikgu ceritakan macam mana cara pelupusan tu? Jumlah keseluruhan dalam lebih kurang 3,000 ulat beluncas dan kita akan masukkan ke dalam plastik sampah dan kita akan ke bahagian peladangan untuk galikan lubang dan kita akan timbuskan plastik sampah tu ke dalam lubang tu dan kita timbuskanlah. Maksudnya caranya simple je. Tapi emosi yang datang nak buat benda tu kan sangat sedih lah. Tak dapat digambarkan lah perasaan masa tu, memang semua sedih sampai ada kaki tangan mak-mak kita yang mengalirkan air mata masa tu. Apa pilihan yang ada waktu tu selain daripada lupuskan? Ramai yang cakap sebenarnya kenapa tak lepaskan dekat kawasan sekitar. Kalau kita lepaskan keluar, ulat beluncas tu dia terdedah dengan kawasan yang kotor. Jadi dia sendiri akan lemah dan akan bagi kesan negatif juga pada persekitaran. So Cik Kuratu ada tak tengok baca komen-komen masa tu? Ada. Memang sedih lah masa tu sebab kita dah sedih tau. Kita terpaksa buat keputusan yang macam tu kan, berat macam tu. Lepas tu orang pula tak faham lagi pertikaikan keputusan kita. Tapi kita tak ada pilihan lah. Untuk bab ni kan, Aziz teringat ayat Quran dalam surah Al-Anbiya lah. Ayat yang ke-7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya kita tanyakanlah kepada ahli zikir sekiranya kamu tidak mengetahui. Itulah maksudnya lepas daripada ni, apa-apa yang kita tak tahu, kita tanya kepada ahli yang lebih mengetahui. Oh, ni tempat lain pula
Ni kita berada dekat Taman Rama-Rama yang kedua dekat sini. Kita nak tunjuk ni special sebenarnya. Kita ada ni ulat beluncas untuk rama-rama Idealicious. Okey. Ni kepompong dia. Tapi ni special lah, dia warna emas. Boleh nampak kat dalam lah. Nanti dalam ke pantulan? Pantulan. Boleh tak saya nak pegang ni juga? Boleh. Oh, dia tak ulat gatal beluncas eh? ke tak? Ni beluncas. Ini tak gatal. Sebenarnya ulat beluncas ni tak gatal tau. Saya rasa mungkin dia tak gatal, tapi yang gatal itu jalan. Oh, dia malu. Okey. Rama-rama Ada tak ni rama-rama yang dah siap dah? Ada. Bukan yang dah siap, yang dah keluar dari kepompong. Yang dah keluar dari Kita kepompong. ada rama-rama Idealicious ni. Sayap dia ni transparent dan ada dot-dot hitam lah, polka dot. Dan lagi special kalau kita lepaskan, dia terbang tu kan macam tisu yang terapung. So kita orang boleh lepaskan lah. Setiap perkara yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tanda yang menakjubkan, penuh bermakna serta menunjukkan kemuliaannya. Sekejap je Aziz, pengembaraan penyucian jiwa kita dah pun tamat. Itulah alhamdulillah kan, kita dapat pergi Madrasah Zakirin, kita dapat pergi Taman Rama-Rama dan Reptilia. Tapi satu benda yang Jalal rasa sangat terkesan dengan episod ni ialah tentang kitaran hidup rama-rama yang hanya 14 hari tetapi memberi peranan yang penting dalam ekosistem. Sama macam manusia, kita hidup ni sekejap je sebenarnya, 60-70 tahun. Tapi sebagaimana kita kena ambil ibrah daripada rama-rama, kita kena beri manfaat yang secukupnya lah kepada umat. Tapi jujur kan Jalal, Haziq enjoy sangat episod kali ni. Kita dapat naik kuda, kita dapat belajar macam-macam dengan Ustaz Zakaria. Tapi di samping tu kita dapat ilmu, tak henti-henti, tak putus-putus. Kalau macam tu janganlah kita stop kat sini Aziz. Betul. Kita teruskan pengembaraan kita dalam episod yang seterusnya. Sahabat Backpackers musim yang ketiga, ziarah mencari kesembuhan jiwa. Jalal, Aziz nak tanya sikit lah. 2-3 hari ni kan, Aziz rasa macam baran tak tentu hala lah. Ke nak mengamuk, benda kecil pun nak mengamuk. Dalam sahabat Backpackers ni pun jalan, kadang ada rasa nak hempuk jalan pun perangai. Serius lah. Sebab itulah Jalal sebenarnya datang ke sini, Jalal nak ajak Aziz untuk sama-sama sucikan jiwa. Sebab kita sucikan jiwa ni, niat kita semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Terima kasih Jalal bagi peringatan. Haziq rasa lepas ni Haziq akan banyak muhasabah diri lah kan. Bila Haziq nak mengamuk kat Jalal, Haziq tak mengamuk, Haziq akan sabar. Tapi kenapa ya Haziq nak marah dengan Jalal? Jalal baik kot. Ada banyak sebab. Macam nak hempuk tu, tak adalah Jalal, Haziq gurau je.